Okey, perbahasan diteruskan. Sila tangkap. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Selamat tengah hari dan selamat sejahtera Tangkap ucapkan kepada Yang Berhormat Speaker dan juga ahli-ahli Dewan Negeri yang berada di Dewan ini. Yang Berhormat Datuk Speaker, Tangkap ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap terima kasih kepada pegawai-pegawai jabatan dan juga kaki tangan awam negeri Johor atas usaha dan kerja keras mereka selama ini, kerana tanpa korban mereka, negeri yang kita cintai ini tidak akan mencatat prestasi yang begitu cemerlang seperti sekarang. Malangnya, selepas mereka menyumbangkan tenaga dan masa mereka demi kesejahteraan negeri kita, hak asasi sebagai rakyat mereka telah diancam selepas Yang Amat Berhormat Menteri Besar membuat kenyataan bahawa mereka perlu menyokong kerajaan yang memerintah. Tangkap hendak mengingatkan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, tanggungjawab kaki tangan awam adalah melaksanakan kerja-kerja seharian yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu menjalankan tugas tanpa mengira sikap partisan dengan membelakangi amanah dan arahan yang telah diberikan. Tetapi dalam memilih dan menyokong mana-mana parti politik adalah hak peribadi mereka dan pihak pemerintah tidak berhak untuk membuat sebarang sekatan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga mengatakan dalam ucapan bajet 2017 tentang negeri Johor merekodkan kadar kemiskinan sifar dalam bandar dan luar bandar. Tapi dalam sesi soal jawab semalam, Esko mengatakan pula kadar kemiskinan sifar yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar adalah merujuk kepada miskin tegar. Dan Johor masih mempunyai ramai lagi dalam keadaan miskin dan mudah miskin. Oleh itu, Tangkap ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan, adakah golongan miskin dan mudah miskin tidak ambil kira dalam kadar kemiskinan yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar? Kalau bukan, adakah berbangna Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah mengelilukan Dewan Yang Mulia ini pada hari Khamis yang lalu? Yang Berhormat Datuk Speaker, kos sara hidup semakin meningkat disebabkan keadaan ekonomi semasa dan kejatuhan nilai ringgit kebelakangan ini. Rakyat terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi dalam hidup seharian mereka kerana pendapatan mereka tidak naik ketika harga barang naik. Mengikut rekod BRIM, Johor mempunyai 889,636 penerima, iaitu di tangga kedua jumlah tertinggi penerima di seluruh negara. Oleh itu, kerajaan diminta menangani masalah ini bagi mengurangkan beban kos sara hidup yang semakin meningkat dan semoga rakyat tidak hidup dalam keadaan tekanan yang begitu berat. Tangkap dengan ini sekali lagi ingin mencadangkan supaya kerajaan Johor menimang dengan serius apa yang telah dibangkit oleh YB Yong Peng tadi untuk menanggungkan cukai-cukai harta bagi rumah kos sederhana, rumah kos rendah, rumah flat, rumah pangsa kos rendah dan sederhana. Mengikut jawapan yang dibekalkan, jumlah rumah-rumah kos rendah dan sederhana dalam negeri Johor adalah lebih kurang 140,000 buah. Maksudnya, kalau kerajaan negeri Johor dapat tanggung cukai-cukai harta mereka, 140,000 keluarga akan dimanfaatkan. Selain daripada itu, kerajaan juga diminta supaya memberikan peluang-peluang berniaga untuk mereka yang ingin menambah pendapatan, termasuk memudahkan proses permohonan lesen penjaja dan lesen penjaja bergerak seperti food truck dengan izin, menambahkan tapak-tapak gerai dan ruang perniagaan. Sebagai keikhlasan kerajaan negeri Johor dalam bantuan kepada penjaja-penjaja yang berpendapatan rendah, Tangkap juga cadangkan kerajaan negeri menanggung bayaran lesen penjaja pada tahun 2017 yang berharga lebih kurang RM120 setiap lesen setiap tahun. Yang Berhormat Datuk Speaker,
Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam ucapan bajet 2007 pada 17 November lalu juga membentangkan strategi mengurangkan kos sara hidup. Antaranya ada program pertanian rakyat dan pemberian air percuma. Peruntukan sebanyak RM400,000 telah disediakan dalam melaksanakan program pertanian rakyat yang mengarahkan rakyat menghasilkan bahan makanan sendiri. Tetapi bagi mereka yang tinggal di kawasan taman-taman perumahan, macam mana mereka boleh tanam makanan ataupun bahan makanan memandangkan kawasan tempat dulu mereka dalam keadaan yang tiada tanah lapang lebihan. Apakah bantuan yang kerajaan negeri boleh beli kepada golongan ini? Tambahan lagi, petani-petani makanan seperti petani sayur yang sedia ada di negeri Johor menghadapi masalah kekurangan tempat menanam sayur. Masalah ini mengakibatkan hasil-hasil sayur selalu berlaku kekurangan. Bolehkah kerajaan menggunakan tanah yang sesuai untuk petani-petani tersebut ataupun menyewakan tanah reserve kerajaan yang tidak diguna kepada mereka? Kedua, kerajaan negeri meluaskan penerima air percuma kepada golongan dalam senarai IKASE dari 2,892 penerima pada tahun ini kepada 5,000 penerima pada tahun 2017. Soalannya, berapa jumlah sebenarnya dalam senarai IKASE negeri Johor? Kalau boleh, mintalah berikan jawapan secara terperinci mengikut jumlah di setiap daerah. Keputusan kerajaan memperuntukkan 20 juta ringgit untuk membeli rumah mampu milik yang akan ditawarkan kepada rakyat yang layak melalui skim sewa beli amat dialu-alukan. Walaupun dengan peruntukan ini cuma mampu menyediakan 200 hingga 300 lebih buah rumah dalam skim ini, Tangka berharaplah skim ini boleh diteruskan dan diperluaskan pada masa yang akan datang di setiap daerah yang mempunyai keperluan. Cara dan syarat permohonan skim ini juga diharapkan dapat diumum kepada kami dan seluruh rakyat Johor. Yang Berhormat Datuk Speaker, menurut satu laporan pada bulan Jun ini, Johor telah mencatatkan kedatangan pelancong seramai 6.95 juta orang melawat negeri kita. Tahniahlah kepada Jabatan Pelancongan Negeri Johor, dan kita percayai jumlah pelancong ke Johor akan meningkat lagi. Kerajaan negeri dalam bajet 2017 juga berhasrat mempelbagaikan produk industri tanpa asap ini dan ingin menjadikan Johor sebagai tempat melancong yang lebih menarik. Kami sedia maklum bahawa pelancong dan pengunjung sekarang terdiri daripada banyak golongan yang berlainan. Trend yang paling popular sekarang adalah free and easy, dengan izin, iaitu pelancong melancangkan perjalanan mereka sendiri tanpa mencari ejen pelancongan. Mereka biasanya akan mendapatkan informasi pelancongan sesuatu tempat dari laman web. Oleh itu, Jabatan Pelancongan Negeri Johor harus memastikan info-info tempat pelancongan di Johor dapat dicari dalam laman web dengan butiran-butiran seperti keistimewaan tempat tersebut, lokasi, nombor kontak, nombor telefon dan sebagainya. Kebanyakan pelancong free and easy ini melawat ke Johor adalah melalui Tambak Johor, lapangan terbang Senai dan ada juga dari jeti-jeti di seluruh Johor. Mereka akan menggunakan teksi dan bas sebagai pengangkutan. Tangka mencadangkan Jabatan Pelancongan mengambil pemandu-pemandu teksi, terutama mereka yang membawa penumpang di pintu masuk Johor sebagai pemandu pelancongan. Beri mereka kursus pemandu pelancong dan mereka boleh memperkenalkan tempat-tempat pelancongan negeri Johor kepada penumpang yang melancong ke Johor. Pemandu teksi ini juga boleh menambahkan pendapatan mereka melalui menolong pelancong merancangkan perjalanan dan menawarkan perkhidmatan pengangkutan pelancong. Kerajaan juga ingin membuka caravan park dengan izin di seluruh negeri. Tetapi penjualan caravan di negara kita ini tidak banyak. Kebanyakan caravan
adalah diubahsuai dari kereta MPV. Masalah ialah mengikut gadis panduan pengubahsuaian kenderaan yang ditetapkan oleh JPJ, ia tidak termasuk mengubahsuai MPV kepada karavan, iaitu setakat sekarang ubahsuai MPV menjadi karavan adalah haram. Oleh itu, satu lagi masalahnya, keselamatan tapak karavan serta bekaran air dan bekaran tenaga elektrik juga akan menentukan projek karavan park ini boleh berjaya ke tidak. Apakah pandangan dan penyelesaian Jabatan Pelancongan Negeri dalam ketiga-tiga masalah ini? Yang Berhormat Datuk Speaker, kami menghargai tindakan kerajaan negeri dalam bantuan kewangan untuk memaik pulih sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan Cina yang kebanyakan terdiri daripada sekolah bantuan modal. Masyarakat Tamil dan Cina terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk membayar bil air, bil elektrik untuk dewan dan kantin sekolah setiap bulan. Dan yang paling membebankan mereka adalah cukai tanah yang begitu tinggi. Tangkap menyeru kerajaan supaya memudahkan ke semua permohonan-permohonan kadar cukai nominal RM1 setahun yang telah disetujui oleh Kerajaan Negeri Johor dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan pada 14 Jun 2006. Minta kerajaan umumkan berapa banyak permohonan yang telah diterima sepanjang 10 tahun ini, berapa permohonan telah diluluskan dan berapa lama masa diambil untuk meluluskan permohonan tersebut. Sekali dengan jumlah permohonan penghapusan cukai tunggakan cukai tanah sekolah bantuan modal yang telah diluluskan dan jumlah cukai penghapusan terbabit. Yang Berhormat Datuk Speaker, selepas program Zero Pothole Kementerian Kerja Raya dilancarkan, kita bersyukur kerana lubang-lubang jalan yang membahayakan telah dibaiki dalam masa yang singkat. Kita juga selalu nampak kereta rondaan konsesi syarikat meronda di jalan utama. Ia dapat mengurangkan berlaku kemalangan yang disebabkan oleh kerosakan jalan raya. Tugas mereka termasuk penyelenggaraan bahu jalan, perabot jalan raya, jambatan, pembetong, parit dan pemeriksaan. Tangkap sila duduk. Teruskan tangkap sila. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Jadi syabaslah JKR. Tangkap berharap PBT juga boleh menggunakan pakai cara ini untuk menyelenggara jalan-jalan bawah kuasa mereka. Bagi PBT yang berkemampuan, bolehlah melantik syarikat untuk kerja-kerja pemantauan dan memperbaiki lubang jalan. Satu lagi cara yang tangkap ingin cadangkan adalah setiap PBT mewujudkan aplikasi telefon pintar bagi memudahkan penduduk membuat aduan tentang kerosakan kemudahan PBT. Projek menaik taraf Jalan J23 yang menyambungkan daerah Tangkak dan Sekamat sedang dijalankan. Tetapi sebahagian jalan dari Bandar Tangkak ke Jementah yang belum dimudahkan masih sangat bahaya. Jalan yang bengkang-bengkok dan sempit adalah suatu ancaman yang besar kepada pengguna-pengguna jalan raya. Tangkap meminta pihak berkenaan boleh melebarkan sedikit jalan tersebut, terutama di beberapa selekor yang besar secepat mungkin. Yang Berhormat Datuk Speaker, rancangan pembinaan tebatan banjir di Kampung Sialang Lalam Tangkak dipercayai boleh menyelesaikan masalah banjir kilat yang sering berlaku ketika hujan lebat di sekitar kawasan termasuk kampung seberang Gajah Tangkak. Semoga projek ini juga akan sekaligus menyelesaikan masalah banjir kilat di kawasan anak Sungai Kesang yang bernama Sungai Tangkak. Kampung-kampung terjejas adalah Kampung Pengkalan Besar dan Kampung Seri Mamuk Tangkak. Pada tahun 2007, Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Johor telah merancang untuk menubuh satu kawasan perindustrian makanan halal di Bukit Kangkar, daerah Tangkak. Kerja-kerja pengisian tanah telah siap pada tahun yang sama. Tapi sehingga hari ini masih belum nampak ada kirang di Mina.
Adakah rancangan tersebut telah terbengkarai? Berapakah kos yang telah digunakan pada tahun 2007 dalam persediaan tapak tersebut? Yang berhormat Datuk Speaker, menurut ucapan bajet 2007 Yang Amat Berhormat Menteri Besar, jumlah reserve negeri setakat sekarang adalah sebanyak 3.43 bilion ringgit dan bajet 2017 dijangka akan dapat lebihan sebanyak 1.3 juta. Wang reserve dan lebihan bajet ini pasti cukup untuk menampung cadangan-cadangan yang telah diudarakan oleh tangkap tadi, seperti menyerap cukai-cukai harta rumah kos rendah dan sederhana, bayaran lesen-lesen penjajah, memperluaskan skim rumah sewa beli, memberi cukai tanah nominal RM1 kepada sekolah bantuan modal dan menghapuskan tunggakan cukai tanah sekolah tersebut. Yang terakhir, Yang Berhormat Datuk Speaker, kita sama-sama menyaksikan begitu lengkap peralatan-peralatan rakaman di lobi Dewan Negeri pada 17 November lalu ketika Yang Amat Berhormat Menteri Besar membentangkan bajet 2007 dalam Dewan ini. Peralatan tersebut digunakan untuk membuat siaran langsung serentak di radio FM dan juga saluran internet. Tangkap sekali lagi meminta kerajaan negeri membuat siaran langsung setiap hari sepanjang persidangan Dewan Negeri. Kalau katakan kerajaan tidak mampu membuat demikian, Yang Berhormat Datuk Speaker, tangkap sudah bersedia untuk menawarkan untuk membuat siaran langsung persidangan Dewan Negeri secara percuma dengan syarat kerajaan negeri bekalkan punca audio dan video kepada saya ke semua kos peralatan, dan kerja-kerja live stream ataupun siaran langsung akan ditanggung oleh saya sendiri. Dengan syarat gambar Yang Berhormat Terima kasih. dulu, Terima kasih Datuk Speaker. Sekianlah, terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih tangkap. Ahli Yang Berhormat, persidangan saya tangguhkan hingga jam 2.30 petang.